Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Ya Syama'il Muhammadiyah dia sehinggalah kepada hadis yang ke-364. An Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu salasin wa sittina sanah. Daripada Sayyidina Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sedangkan umur dia 63 tahun. Ini riwayat paling sahih dalam bab umur Nabi. Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Ada riwayat 60, ada riwayat 65, tetapi yang paling sahihnya 63 tahun. An Khalid al-Hazza qala haddatsani Ammaratun qala sami'tu Ibnu Abbas yaqulu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu khamsin wa sittin. Daripada Ibnu Abbas berkata ia Rasulullah meninggal pada umur 65 tahun. An Daghfal bin Hanzalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Daripada Daghfa bin Hanzalah, sesungguhnya Nabi meninggal pada usia 65 tahun. Nabi meninggal usianya khilaf, tetapi huk muktamad 63 tahun. Nabi mula sakit pada Rabiul Awal. Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal Rasulullah mula sakit. Dan Rasulullah meninggal pada 12 Rabiul Awal. 10 hari Rasulullah sakit. Ketika Rasulullah sakit, sebelum Rasulullah meninggal pada hari 12 Rabiul Awal, Rasulullah sempat melihat sahabat-sahabat dia pada waktu subuh. Pada waktu tu Sayyidina Abu Bakar ketika tu jadi imam sembahyang. Kerana Rasulullah tak boleh jadi imam, maka sahabat bersepakat melantik Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan ini merupakan perintah daripada Nabi. Nabi suruh supaya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Maka selepas daripada kewafatan Nabi, sahabat bersepakat Sayyidina Abu Bakar lah yang paling layak untuk menjadi pemimpin kita, Khalifatul Rasul dipanggil, pengganti Nabi. Kerana Rasulullah memberi kepercayaan kepada Sayyidina Abu Bakar pada masalah agama, yakni menjadi imam ketika sembahyang ni urusan besar. Kerana sembahyang ni adalah ibadat yang paling afdal sekali. Maka yang menjadi ketua kepada sahabat, Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. Dalam bab agama yang paling penting pun Sayyidina Abu Bakar jadi ketua, maka urusan dunia pemerintah lagi-lagilah. Maka ini kiasa daripada Nabi SAW yang difahami oleh sahabat. Maka bersepakatlah melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Zaman Sayyidina Umar diberi nama Amirul Mukminin, raja kepada orang mukmin. Kerana apa ditukar perkataan Khalifatul Rasul, pengganti Rasul?
kerana takut jadi panjang pula. Panjang lagu mana? Khalifatir Rasul. Pengganti kepada pengganti Rasul. Jadi koh panjang, maka ditukar kepada Amirul Mukminin. Pada 12 Rabiul Awal, pada hari Rasulullah nak meninggal, Rasulullah pada waktu subuh tu Rasulullah usaha juga bangun, yang mana dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ada riwayat kata Hasan bin Sabit. Adalah orang yang menguruskan Nabi ketika sakit. Maka Rasulullah pun keluar ke masjid. Moga bilik Rasulullah dengan mihrab imam masjid itu dekat saja. Bilik Sayyidina Aisyah. Maka Rasulullah pun buka sita melihat sahabat-sahabat dia. Melihat sahabat-sahabat Rasulullah. Apabila lagu tu, maka sahabat tengah duk semaya tu bergetar terlampau gembira kerana 10 hari dah tak tengok Rasulullah keluar daripada rumah, dan muka Rasulullah pucat seperti sehelai mushaf Al-Quran, maknanya sehelai kertas, maknanya muka dia bersih comel sangat Rasulullah. Maka sahabat tengah semaya tu ketar suka sangat, hampir-hampir dan nak berhenti sembahyang kerana menganggap Rasulullah dah sihat dah, kita boleh semaya semula dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah isyarat supaya duduk tepat kamu semaya dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah masuk. Itulah kali terakhir sahabat melihat Rasulullah. Petang tu baru Rasulullah meninggal. 12 Rabiul Awal, hari Senin tak silap. Dan Rasulullah ditanam pada hari Rabu. Meninggal hari Senin, Selasa, Rabu baru ditanam Rasulullah, dikebumikan di dalam bilik Sayyidina Aisyah. Kerana apa? Kerana banyak masalah lah yang ingin diselesaikan oleh sahabat, maka ditundakan majlis pengemubian Rasulullah sehingga sampai hari Rabu baru diselesaikan. Hari Senin Rasulullah meninggal. An Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaki wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabti ba'asahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi anshiruna sya'ratan bayda'a. Anas bin Malik sesungguhnya ia mendengar berkata ia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi melonjong, tinggi yang tidak indah, tinggi uduh lah, kuruh macam orang pemain basketball lagu tu. Rasulullah bukan tinggi gitu. Terlalu tinggi tidak comel, cacat pula nampak. Wala bil qasir, tidak terlalu rendah sehingga menyebabkan nampak cacat. Orang panggil awal kenik. Tak boleh juga. Dan Rasulullah ni tubuh dia sedar-sedar saja. Dia panggil ideal. Ideal molek. Tubuh Rasulullah ni sedar tubuh, tapi lebih cenderung kepada tinggi sedikit. Dan Rasulullah tidaklah terlalu putih seperti kapur. Putih macam pucat lagu tu, macam bedok. Rasulullah putih ke merah-merah. Kulit yang paling indah putih ke merah-merah. Apabila kena cahaya matahari, kulit dia menjadi sawo mata, merah. Jadi asmar, warna koko kerana di bawah cahaya matahari. Apabila Rasulullah berteduh, Rasulullah kulit dia jadi cerah dan putih kembali. Rasulullah tidak berkulit gelap. Rambut Rasulullah tidak kerinting seperti Afrika, dan tidak terlalu lurus straight macam Cina lagu tu straight gitu. Rasulullah rambut dia ikal. Rasulullah diutus menjadi nabi pada permulaan usia 40 tahun. Tu muktamad. Tak ada khilaf rasa pada usia 40 tahun. Dan Rasulullah duduk di Mekah selama 10 tahun. Sebenarnya hak muktamad 13 tahun. Ni 10 tahun dipanggil, dia ambil secara huruf secara umum, bukan secara halus dia tak ambil. Secara umumnya 13 tahun, secara tafsirnya 13 tahun. Dan Rasulullah duduk di Madinah pula selama 10 tahun. Maka Allah Ta'ala mematikan Rasulullah pada usia 60 tahun. 60 tahun. Dapat wahyu umur 40, duduk di Mekah 10, duduk di Madinah 10. 40, 10, 10, 60 tahun. Sebenarnya 63 tahun. Dan tidak ada di atas kepala Rasulullah
dan dijanggut Rasulullah kecuali 20 helai sahaja ubai yang berwarna putih. Ni ada riwayat kata 20, ada riwayat kata banyak, khilaf sahabat-sahabat. Kita sebut dah hadis ni boleh dikumpulkan, boleh dijamik, boleh dijamak ke, boleh dikumpul. Ada riwayat kata 18, ada riwayat kata setopong. Banyaklah, ada riwayat kata Rasulullah berubai sini, berubai sini, berubai di sini. Ada Rasulullah kata berubai di kepala. Maka banyak riwayat. Maka ada riwayat kata 20 helai saja. Maknanya Rasulullah ni hak penting bukan Rasulullah ni raja janggut putih tak. Janggut dia sedikit saja berwarna putih sehinggalah Rasulullah meninggal. Bab yang ke-54, kewafatan Rasulullah, meninggal Rasulullah. Di antara hidup dan mati itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, manakah di antara kamu semua wahai hamba-Ku, ahsanu amala, yang paling terbaik amalan dia. Maka hidup dan mati ini kita tak boleh nak mengawalnya. Kita nak hidup tak boleh. Kita tak boleh nak buat saya nak jadi hidup, tak boleh. Saya nak mati, saya tak boleh, kita tak boleh buat juga. Kematian dan kehidupan itu adalah dikawal oleh Allah. Apa saja yang berlaku atas muka dunia ini dikawal oleh Allah. Tetapi yang kita boleh kawal adalah amal taat kita. Yang kita ada usaha dan kita diberi ikhtiar di dalam bab tu, iaitu usaha amalan kita. Kita tengok amalan kita, kita tengok usaha kita, taat kita dengan Allah Ta'ala, ikhlas kita dengan Allah. Kehidupan, kematian itu kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita hanya berjalan belaka di bawah takdir Allah. Maka di dalam usaha dan ikhtiar Allah Ta'ala beri untuk membuat amalan, untuk mengisi masa di antara kehidupan dan kematian di atas muka dunia ini diisi dengan amal taat. Ada orang diberi peluang hidup dan mati, ada orang tak ada sempat hidup dah mati awal-awal lagi, dalam perut lagi tak pernah tengok dunia. Ada orang lama sangat hidup, ada orang sebentar hidup, tidak lain tidak bukanlah kata hidup yang panjang itu orang yang bertuah, bukanlah kata hidup yang pendek itu orang yang celaka. Yang menentukan kebaikan dan kecelakaan bertuahnya seseorang itu berdasarkan amalnya. Tetapi katanya Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik pekertinya, akhlak dan perangainya. Dan sejahat-jahat orang-orang yang panjang umurnya tetapi jahat perangai dia. Banyak dosa yang ia buat atas muka dunia. Maka wafat Rasulullah ni tak boleh nak buat macam mana. Sahabat, kalau menurut keinginan sahabat tak usir Rasulullah wafat. Tak boleh terima dalam hidup dia orang yang paling ia sayang, orang yang paling ia suka, orang yang paling ia minati meninggalkan dia, meninggalkan jasad dia, meninggalkan kita. Sekalipun doa dia, istighfar Nabi sentiasa berada dengan kita, sunnah Nabi sentiasa berada dengan kita, tetapi jasad Rasulullah berpisah dengan sahabat. Sehingga katanya Sayyidina Aisyah, tak adalah satu ujian yang paling besar bagi sahabat-sahabat Nabi kecuali berpisah dengan Nabi, iaitu kematian Nabi. Dia diuji dengan peperangan, dia uji dengan susah, tak apa lagi sahabat boleh bertahan. Tetapi apabila Rasulullah meninggalkan sahabat, maka hari itulah hari yang paling menduka cita bagi sahabat-sahabat dan bagi orang Islam pada masa itu. Maka sahabat-sahabat sehingga ada setengah tak boleh mengawal perasaan. Antaranya sahabat besar iaitu Sayyidina Umar. Apabila mendengar kata Rasulullah telah meninggal, maka Sayyidina Umar tak boleh menerima kenyataan. Kerana apa? Rasulullah ni tak ada lah manusia yang paling ia sayang, paling dia gapo, dia tiba-tiba meninggalkan dia. Maka dia pada hari itu seolah-olah tak boleh mengawal perasaan dia, cabut pedang dia. Sayyidina Umar cabut pedang dia dan berkata kepada semua sahabat pada masa itu yang tengah sedih dengan kematian Rasulullah, dia kata, wahai sahabat-sahabat, siapa dia yang berkata Rasulullah mati, aku akan pancung kepala dia. Saya tak saya dengar perkataan Rasulullah mati. Sekarang Rasulullah pergi munajat sebagaimana Nabi Musa munajat dengan Allah di Bukit Tursina selama 40 hari. Jangan bimbang, Rasulullah akan kembali. Rasulullah akan kembali. Saya tak boleh nak terima perkataan. Siapa dia yang berkata Rasulullah meninggal, saya akan pancung dengan pedang ni. Maka semakin sedihlah sahabat
Tak boleh nak berkata apa-apa. Sayyidina Umar buat kenyataan macam tu, maka gilah sahabat pergi mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak ada pada masa tu di tempat kematian Rasulullah. Maka dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mari daripada jauh pergi jumpa Rasulullah. Banyaklah cerita ni, macam panjanglah cerita dia. Maka Sayyidina Abu Bakar pun tubik. Lepas pada masuk pergi temu dengan Rasulullah, pergi tengok Rasulullah, maka keluar bertemu dengan sahabat di hadapan Rasulullah, ramai penuh. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah tiada. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala tetap ada dan tidak akan mati selama-lamanya. Maka apabila Sayyidina Abu Bakar pun sebut satu ayat Quran. Nama innaka lamayyitun wa innahu lamayyitun. Nama sesungguhnya kamu Muhammad akan jadi mayat dan mereka semua juga akan menjadi mayat. Maka ayat Quran ni barulah Sayyidina Umar, seolah-olah Sayyidina Umar kata, aku baru dengar ayat Quran ni. Aku tak perasan sedekah ayat Quran ni sudah lama aku baca. Allah Ta'ala sudah beritahu awal lagi Nabi Muhammad ni akan mati. Innaka mayyitun, sesungguhnya Muhammad kamu ni akan jadi mayat, akan jadi jenazah. Nama maka barulah Sayyidina Umar lega dan dapat kawal perasaan dia. Tu Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling teguh sekali hati dia apabila mendapat berita akan kematian Nabi. Maka dialah paling terasa kehilangan Nabi, tetapi dialah yang paling kuat dapat mengawal perasaan. Ada sahabat apabila dengar peristiwa Nabi mati, dia kata saya tak ada faedah lagi hidup. Maka pesel lah sahabat tu. Sahabat lain ingat dia pesel, rupanya meninggal beserta Nabi. Ada orang menangis 3 hari 3 malam. Pesel Sayyidina Osman dengar peristiwa Rasulullah meninggal, rebah pesel. Bangun pula pesel lagi. Begitulah perasaan sahabat sehingga ke suasana begitu menyedihkan. Tu perasaan Rasul sahabat dengan Rasulullah pada hari kewafatan Rasulullah. Tak ada lah peristiwa yang paling menyedihkan. Sayyidina Aisyah kata, Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat apabila Allah Ta'ala tariknya orang yang paling ia sayang, orang yang paling berkat atas muka dunia, orang yang paling disayangi Allah, orang yang paling tak tahulah semua benda di sisi Rasulullah diambil. Rasulullah kepada Rafiqul A'la, katanya Rasulullah kata, aku ingin bertemu Tuhanku yang maha tinggi. Rafiq maknanya saing dan sahabatku, maknanya Tuhanku yang paling tinggi. Maka Rasulullah meninggal ke dunia ini memilih kematian. Kerana kematian itu adalah saat berjumpa seorang kekasih dengan kekasihnya. Saat itulah kita tidak ada gangguan di antara makhluk apabila berpisah dengan makhluk dan menuju kepada Tuhannya. Sebab itulah orang sufi kata, hari kematianku adalah hari aku bertemu dengan kekasihku, hari yang paling aku nantikan. Itu bagi orang yang mengasihi Allah dan Allah Ta'ala kasih kepada dia. Tetapi bagi musuh Allah, bagi orang yang buat dosa atas muka dunia, kematian itu menakutkan. Kerana dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan menjawab semua apa yang ia buat atas muka dunia. Maka hari kematian bukan mati itu menakutkan, tetapi selepas kehidupan selepas daripada kematian. Kerana hidup selepas mati itu adalah hidup yang sebenarnya. Hidup sekarang bukanlah hidup yang sebenar. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya akhirat adalah sebenar-benar hidup. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya. Maka Rasulullah berpindahlah alam daripada alam dunia, alam berserta dengan jisim dan jiring. Maka Rasulullah berpindah ke alam barzah, berpindah ke alam akhirat. Maka itulah alam sebenar, tempat tinggal kita semua. Asalnya kita berada daripada alam syurga dan alam akhirat. Dunia adalah tempat persinggahan. Abiru sabilin kun abiru sabilin. Kata ke Nabi Muhammad, jadilah kamu dunia ini seperti orang berlalu sahaja. Berlalu menyinggah satu tempat dan berhenti sebentar untuk lelah. Kemudian dia akan meneruskan perjalanannya. Maka kita berhenti lelah di atas muka dunia. Apakah persiapan kita untuk menghadapi kematian? Rasulullah mati pada mana-mana waktu pun tidak ada masalah bagi dia. Kita ni kalau mati pada mana-mana waktu menjadi kebimbangan. Wafat Rasulullah, semua ulama dan semua umat menyatakan Rasulullah ini wafat. Yakni ruh Rasulullah berpisah daripada jasad Rasulullah.
Bila ke? Ada sebut. Ketika kita sebut dah saat ni, pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Rasulullah meninggal pada lewat hari, maknanya petang dah Rasulullah meninggal. An Anas bin Malik qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kashfu sitarati yaumal isnin fa nazartu ila wajhihi ka'annahu waraqu was mashaf. Wan nasu khalfa Abi Bakrin fa asyara ila an-nasi an isbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum wa alqal sijfa. Wa tuwfiya Rasulullah fi akhir zalikal yaum. Daripada Anas bin Malik berkata, ia akhir pandangnya yang aku melihat kepada Rasulullah, katanya Sayyidina Anas. Pandangnya palinglah aku tengok Rasulullah dalam keadaan tubuh hidup lagi pada hari Rasulullah mengangkat sitarnya, mengangkat langsir rumah dia pada hari Isnin ketika sembahyang subuh. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam kepada sahabat-sahabat. Maka diangkat sitar Rasulullah ingin melihat sahabat-sahabat dia. Maka aku melihat kepada muka Rasulullah seolah-olah seperti sehelai kertas. Maknanya putih bersih comel molek Rasulullah. Maka manusia-manusia, yakni sahabat lain yang berada di belakang Sayyidina Umar, maka gementar. Seolah-olah nak berhenti daripada semayang kerana begitu gembira. Dah 10 hari dah dia tak tengok Rasulullah. Rasulullah 2 hari bulan mula sakit, 10 hari Rasulullah sakit. 12 hari bulan tu Rasulullah sempat tengok sahabat dia lagi. Maka Rasulullah memberi isyarat kepada sahabat-sahabat supaya tetap ke kedudukan dia sembahyang sampai habis dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dengan sahabat. Pada masa tu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Maka Rasulullah pun melabuh ke tirai dia. Rasulullah pun lepas tirai dia. Lepas pada tu Sayyidina Anas kata, aku tak tengok dah Rasulullah. Tengok-tengok Rasulullah sudah meninggal dah. Maka meninggallah Rasulullah pada akhir hari itu, akhir hari Isnin. Rasulullah subuh tu sempat melihat sahabat, akhir hari Isnin tu Rasulullah meninggal. An Aisyah qalat kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri au qalat ila hijri fad'a bi tastin liyabula fihi summa bala famata. Daripada Sayyidina Aisyah, ni antara orang yang duduk cara Rasulullah ketika Rasulullah dekat nak meninggal. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah, keluarga Rasulullah lah, menantu dia Sayyidina Ali. Sebab itulah hadis perkataan yang paling Rasulullah lewat sekali ucap, khilaf ulama. Sayyidina Ali riwayat ke inilah akhir percakapan Rasulullah. Sayyidina Aisyah kata inilah akhir percakapan. Sahabat lain Sayyidina Fatimah pun kata inilah akhir percakapan. Jadi masing-masing berdasarkan apa yang ia alami. Sayyidina Ali tengok Rasulullah ingat meninggal dah, Rasulullah ia pun lepas Rasulullah pergi tubik cara orang lain. Mari pula Sayyidina Aisyah kau apa dia. Jadi riwayat-riwayat ni bermacam-macam mengenai apakah kalimah yang Rasulullah sebut akhir sekali. Ni cerita Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata, aku menyandar ke Rasulullah kepada dadaku. Rasulullah sakit, Sayyidina Aisyah suruh nyandar di dada Rasulullah. Ada riwayat kepada pohon Rasulullah, pohon Nabi, pohon Sayyidina Aisyah. Rasulullah nyandar di hijru Rasulullah, maknanya di pangkuan Rasulullah, di pangkuan Sayyidina Aisyah. Maka Rasulullah minta bekas untuk dia kecing lah, qada kecing. Maka Sayyidina Aisyah pun bawa lah bekas. Ya biasalah orang sakit ni dia ada bekas untuk dia kecing. Orang Arab pun lagu tu tradisi dia. Dia ada satu bekas bawah katil dia, kali dia nak kecing, cakap dia nak tubik luar rumah, bahayalah tengah malam. Maka dia kecing dalam bekas. Maka dia letaklah bawah. Maka Rasulullah apabila sakit lagu tu lah, Rasulullah demam panas. Dan Rasulullah kematian dia juga ulama kata mati syahid kerana dia pernah diracun. Diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Ketika Rasulullah diajak makan dengan sahabat-sahabat dia oleh seorang perempuan Yahudi. Maka Rasulullah pergi. Maka dijamu Rasulullah dengan kambing. Kambing ni Rasulullah paling suka daging kambing sebelah depan, kaki sebelah depan. Sebelah kanan depan ke, sebelah kiri ke, penting sebelah depan. Maka Yahudi itu tahu Rasulullah suka berehi sangat daging kambing pohon ni, pohon kambing depan. Maka diletak racun yang sangat banyak pada pohon tu. Maka kerana apa? Maka apabila lagu tu diberi racun, maka apabila sampai hidangan tu daging kambing, maka Rasulullah pun nak makan lah. Rasulullah ambil nak makan.
Apabila Rasulullah pergi baca bismillah makan, nak makan, maka sahabat pun ambil makan. Apabila sahabat lain makan dah, Rasulullah hacu nak letak di mulut dia, tiba-tiba daging kambing tu bercakap dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan makan saya sudah diracun. Maka Rasulullah letak semula daging kambing tu. Rasulullah kata kepada sahabat dia, berhenti makan. Maka ada sahabat hok makan dah, maka mati tiba-tiba serta-merta. Racun tu terlalu sangat bisa. Mati sahabat dia. Ada 2, 3, 4 orang meninggal serta-merta kerana termakan racun oleh Yahudi itu. Maka Rasulullah kata, panggil siapa dia yang menghidangkan daging ni. Marilah seorang perempuan Yahudi. Dia kata, ya Rasulullah kata, kamu yang bubuh racun kepada ni. Maka perempuan Yahudi itu kata, ya. Kerana apa mu letak racun? Perempuan Yahudi itu kata, saya nak uji kamu. Kalau kamu betul mendakwa kamu ni sebagai Nabi, kamu tidak akan terkesan dengan racun tu. Rasulullah sempat kekeh. Apabila Rasulullah kekeh tu, maka daging tu berbunyi suara. Maka terkena juga Rasulullah racun sedikit. Maka katanya katanya Yahudi itu, kalau kamu betul-betul seorang Nabi, racun tu tidak akan memberi kesan kepadamu. Betul sungguh racun tu tidak memberi kesan kepada Rasulullah. Maka sekalipun lagu tu Rasulullah maaf dari sudut diri dia, tak apalah, mu nak racun aku maafkan kamu. Manakala sahabat lain, perempuan Yahudi saat ni dihukum kisah bunuh semula kerana membunuh sahabat-sahabat lain. Tetapi katanya Nabi, dekat akhir dia nak meninggal, Rasulullah kata racun Yahudi perempuan yang beri saat ni ada beri kesan juga. Terasa lagi bisa-bisa racun itu. Maka tujuan apa dia? Diberi juga kesan racun itu supaya Rasulullah meninggal mendapat pahala besar, itu meninggal dengan bentuk mati syahid. Kerana kalau Rasulullah mati biasa mungkin pahala kurang, tetapi kalau dapat gelar lagi mati diracun, dapat mati pahala mati syahid. Maka lepas pada Rasulullah kecing, Rasulullah pun meninggal, katanya Sayyidina Aisyah. An Aisyata annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahum fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fi qadahi summa yamsahu wajahu bil ma' summa yaqulu Allahumma inni ala munkarat au qala ala sakaratil maut. Berkata Sayyidina Aisyah, sesungguhnya ia berkata, aku melihat Nabi, dia yang menguruhkan Nabi, sedangkan dia setengah nazak nak meninggal dunia. Di sisinya ada satu bekas yang diisi air. Rasulullah di samping dia nak meninggal ada satu bekas yang dia celuk tangan dia dan dia camuk semua di buka. Sunat kita apabila orang nak meninggal, kita celuk tangan, sapuh ke muka dia supaya dia tak rasa sangat sakitnya nak meninggal. Maka Rasulullah menyapuh muka dia dengan air tadi, menyapuh. Kerana beratnya kematian. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, tolonglah aku mengenai sakaratil maut, mabuknya mati, sakitnya. Rasulullah ni, padahal Rasulullah lah yang paling halus, malaikat maut mencabut nyawanya paling halus sekali. Maka setara halus pun Rasulullah merasai begitu sakit. Sehingga Sayyidina Aisyah berkata, kalau orang kata mati itu tidak sakit, aku tak percaya. Kerana Rasulullah yang paling lembut sekali pun terasa sakitnya. Aku tidak pernah cemburu akan mudahnya mati selepas aku tengok Rasulullah sendiri sakit mati. Semua orang akan sakit mati. An Aisyah qalat, la agbitu ahadan bihaunil mauti ba'dallazi ra'aitu min syiddatil mauti Rasulillah. Ni anak pun sebut. Aku tidak pernah cemburu dengan seseorang pun dengan mudahnya mati selepas aku sendiri melihat akan payahnya Rasulullah mati. Orang kata mudah mati, tak ada. Rasulullah mati sakit. Maka aku tak pernah rasa berdeki sebab tak ada istilah mati ni mudah. Kecuali ada riwayat siapa dia yang mati syahid perang fi sabilillah, maka kematian dia rasa seperti digigit oleh seekor semut. Sakit, mati selalu. An Aisyata wallahu a'lam.